Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Lihat apa yang saya ada depan ni. Okey, apa yang ada depan saya ni dipanggil bubu. Bubu laut dalam. Okey, ni dia bubu yang telah siap dibuat dan saya akan tunjukkan proses pembuatan bubu ini macam mana. Okey, jom kita ke tempat membuat bubu. Okey, baiklah. Proses membuat bubu ni memerlukan kemahiran tertentu. Saya tunjukkan dahulu apa bahan-bahan yang diperlukan. Yang pertama sekali ialah kayu. Kalau kat sini orang panggil kayu suka. Ya, boleh diperolehi daripada hutan-hutan yang berdekatan lah. Okey, kayu ni dia tahan pada air masin. Okey, seterusnya kita perlukan dawai ni. Okey, dawai. Lepas tu kita perlukan jaring bubu. Apa orang sini panggil kawak bubu. Okey. Dan juga kita perlukan rotan. Okey, ni rotan. Rotan pun boleh dapat dalam hutan-hutan sekitar saja. Proses yang pertama adalah kita nak buat tapak bubu dengan menggunakan kayu suka tadi. Itu tapak bubu yang dah siap kita buat macam itulah. Ya, tu sebagai tapak dia. Okey. Apabila tapak dah siap, kita akan pasang kawat bubu ni, jaring bubu ni di bahagian tapak dahulu. Okey. Yang ni kawat bubu sedang dipasang. Cuma kalau kita nampak ada satu di atas dan ada satu lagi yang kita tebuk di bawah. Okey, yang ni. Hak ni yang kita tebuk ni adalah untuk membuat dia punya pintu. Pintu bubu untuk keluarkan ikan nanti. Okey. Itu kaedahnya. Kala di sini kita sedang buat dia punya jaring keseluruhan badan bubu ni. Okey. Kita akan lingkung keseluruhan dan di hadapan sana kita biarkan terbuka sebab nanti di situlah kita buat pintu untuk ikan masuk ataupun kita panggil sebagai unjak. Unjak, kita panggil unjak. Belah luar saya tak tahu panggil apa, tapi orang Terengganu dia panggil unjak. Okey, unjak bubu. Kat situlah nanti ikan akan masuk. Okey, kalau kita nampak ada satu kayu di bawah ni, yang saya tunjukkan ni. Okey, kayu ini adalah sebagai penyendal kepada pintu, pintu bubu. Bila kita buka kayu ni, jadi pintu dia akan terbuka untuk kita keluarkan ikan nanti. Peralatan utama dalam membuat bubu ni biasanya ada plier lah. Sebab nanti kita akan mengikat kawat ni dengan kuat dengan menggunakan plier. Kalau guna tangan memang tak larat, pecah habis tangan. Okey. Tengok pembuatannya nampak senang, tapi kalau tak mahir tak jadi Okey. Nampak kawat tu dipulah-pulah sebegitu rupa supaya dia tahan. Nak habiskan keliling bubu ni makan masa juga tu. Sutir bubu lama mana nak siap? Lebih kurang masa 4 jam. Lebih kurang 4 jam untuk menyiapkan sebutir bubu ni. Ini orang mahir yang buat tu 4 jam. Kalau orang tak mahir, yang pertama tak tahu jadi kedok, yang kedua tak tahu masa tu, mungkin 2-3 hari belum tentu siap agaknya. Yang saya tunjuk ni adalah pembuat bubu tegar di kampung Raja Wali ni. Memang dah puluh-puluh tahun membuat bubu. Dan kemahiran membuat bubu ni memang kena belajar sungguh baru dapat kemahiran ni. Sebab memang susah sebenarnya. Nampak dia macam senang, tapi macam kita, kalau kita yang tak biasa, tak pandai, masa kita potong kawat ni, jaring bubu ni, kita akan banyak membazir. Membazir, buang saja dia punya kawat ni.
Okey, kalau kita boleh lihat di sini, nampak di sini adalah unjap tadi, tempat ikan masuk tadi yang telah siap. Okey, yang telah siap dibuat. Tinggal lagi nak pasang pada badan bubu saja. Okey, kalau kita tengok kan. Ni dia. Okey. Ni dia punya unjap. Kat sinilah ikan akan masuk. Nanti cuma tinggal lagi nak pasang kepada badan bubu nanti. Kita akan tunggu macam mana unjap dipasang kepada badan bubu. Oh. Bubu ni boleh bertahan dalam air masin lebih kurang dalam 6 bulan. Okey, tetapi kawat bubu ni perlu ditukarlah sebab lawan dengan air masin, besi akan kalah lah. Dia akan berkarat. Lepas tu kalau bubu pecah, kita tahan pun tak guna lah, sebab ikan akan keluar. Okey, sekarang kita potong tu. Potong bahagian depan dia sebab nanti nak masuk unjak dia. Okey, kita potong. Potong pun ada cara dia. Bilang kat mata berapa. Potong kiri dan kanan lah. Kita potong. Okey, sebab dia dua bahagian. Okey. Ni cara untuk kita pasang kawat bubu ni daripada awal. Yang saya tunjuk tadi dah siap pasang. Yang ni daripada awal dia. Kawat bubu ni kita dah potong siap-siap. Ada ukuran dia. Orang dah expert, dia dah tahu dah ukuran dia berapa. Dia potong siap-siap. Cuma sekarang ni dia pasang saja. Okey. Kalau nampak paku pun kita dah letak awal. Sebab paku tu dia paku sekali dengan lantai dia dan juga dengan badan atas. Jadi kita jimatlah paku kan, tak paku dua kali. Mana kita dah pasang awal masa pasang tapak, lepas tu nak pasang badan atas tu kita cuma masukkan saja dan kita bengkokkan saja paku tu. Okey. Kalau tak pandai memang nampak macam rumit lah. Tapi orang dah expert, dia letak tu jadi. Sekarang kita sedang potong bahagian atas supaya nanti kita akan bengkokkan supaya dia bercantum untuk menutup keseluruhan bubu. Nanti kita tengok macam mana proses untuk menutup bahagian atas. Okey. Saya ingatkan tadi kita ambil kawat lain pula kita letak atas, rupanya tak. Rupanya kita cuma potong dan bengkokkan saja supaya badan bubu tu akan bercantum. Okey, tengok. Okey, bahagian ni pun kita potong pun ada yang kena, ada yang tajam tu, ada yang kita buang tajam tu. Nampak? Dia bukan main potong je. Ada cara dia. Okey. Nampak kita potong pula tepi. Okey. Untuk buat kita nak buat sambungan nanti. Okay, kalau tidak nanti payahlah kita nak menyambung kan. Jadi kita buat untuk penyambungan nanti senang untuk kita cantum nanti. Okey, ini bahagian awal tadi sebelum kita dapat bubu yang telah bercantum. Okey. Kita paku keliling. Keliling bubu tu perlu dipaku. Ini tak termasuk lagi dengan kita lilitkan kawat bubu tu nanti. Sebab selepas dipaku, kalau kita nampak di sini dia masih lagi ada lubang. Ada lubang, dia belum nampak ni. Dia belum lagi kemas. Okey. Sebab lepas ni benda ni akan dinaikkan ke sini dan akan digulung dengan pelayar supaya dia tertutup dengan kemas. Ya. Ini kaedah untuk mencantumkan dua bahagian atas bubu supaya dia tertutup lah. Okey. Tu tadi yang kita potong tadi. Lepas tu kita cuma bengkokkan saja supaya dua bahagian tu bercantum. Dan tadi yang kita potong tadi buat tali tajam tu adalah untuk mengikat kembali. Mengikat. Okey, kita ikat balik.
Okay, dengan menggunakan kawat yang telah dipotong tadi. Jadi dia akan tertutup. Okay. Badan bubu ni akan tertutup. Okay. Nampak mudah je, ya. Tetapi ada kiraan dia. Tadi pun bila nak memotong tadi pun kita kena buat kiraan. Okay, kira mata berapa supaya orang kata siku lah, siku. Kita tutup dan dia kena dengan ukuran dia. Okay, sekarang ni, yang ni kita sedang menutup bahagian bawah tepi bubu. Okay, dengan memulaskan kawat yang lebih itu ke bahagian atas dia. Kita gulung betul-betul 2-3 kali. Kita kena belit dengan pelayar supaya ikatannya kuat. Okay, dan tidak terbuka lah apabila berada di laut nanti. Kita pasang kayu penyendal, okay, di bahagian bawah tu. Sebenarnya tujuan dia adalah untuk kita nak bagi kayu penyendal pintu ni dia jadi macam lock. Dia terkunci. Okay. Sebab kalau kita tak buat kayu nanti, dia akan terbuka ni. Pengunci pintu bubu ni akan terbuka. So kita letaklah kayu tu sebagai penyendal dia, supaya dia tidak terbuka masa di dalam laut nanti. Proses yang seterusnya adalah untuk memasukkan tulang bubu. Sebab kalau kita nampak kan, ni kan bubu ni kawat dia kan lembut. Jadi kita nak buat supaya bubu ni tidak kemek. So kita kena bubuh tulang. Okey. Proses yang pertama, dawai kasar ni perlu diluruskan dahulu. Okey. Sebab dia kita beli tu di dalam bentuk melengkung tu, bulatan gitu. Kita kena luruskan dulu sebelum kita boleh masukkan kita sulam nanti pada kawat bubu sebagai dia punya tulang. Untuk kita luruskan dawai kasar tadi. Okey. Dia kena luruk dia satu-satu supaya dia jadi betul lah. Tidak melengkung lagi sebelum kita pasang. Dia agak kerah juga ya. Sebenarnya memang kerah ya. Bukan main-main. Memang kerah. Okey, sekarang kita nak masukkan tulang dawai ni kepada body bubu ni. Tu cara dia. Kena bilang tadi lubang berapa lubang. Tu masukkan tu pun kena sulam juga. Bukan pakai masuk je, kena sulam atas bawah, atas bawah. Okey. Sampai ke hujung, sampai ke hujung dia. Dia semua sekali dawai kasar ni ada 7 batang. 7 batang. Bayangkanlah nak masukkan semua ni sampai siap dia punya kerangka untuk menguatkan bubu ni. Sekali tu kita bengkokkan. Okey, bengkokkan bertemu dengan kayu tapak bawah. Okey. Nanti. Tarik, bengkokkan, dia bertemu dengan kayu tapak di bawah tu. 3 batang semua kena buat macam tu. Okey. Langkah yang berikutnya adalah untuk mengemaskan tulang dawai kasar tadi dengan kawat bubu. Okey. Kita kena ikatlah satu persatu. Bayangkanlah, nak suruh dia kemas, kena ikat pula dengan dawai halus. Bukan ikat main-main je. Siap dengan bilang. Bilang mata kawat bubu tu baru kita ikat. Ikat pula perlu kemas lah. Okey.
supaya dia memang ni, kalau kita nampak dia tak gerak lah. Okey, dengan tulang dawai kasar tu, dengan kawat bubu ni dia kemas. Kena buat sampai habis. Ni baru 3, baru 3 tulang dawai kasar dia. Dia ada 7. So ada 4 lagi yang akan dilintang di atas. Okey, seterusnya pasang lagi tulang dawai kasar yang melintang. Ada 4 batang nanti dia akan melintang di sebelah yang tadi. Tadi 3 duduk di melintang macam ni. 4 lagi akan melintang macam ni. Okay, tu kalau kita nampak bubu yang siap dah, kita ingatkan tulang ni dipasang awal. Rupanya tak. Rupanya dia pasang kawat bubu dulu. Tulang tu dipasang selepas itu. Okey. Perlu dibengkokkan supaya dia mengikut body bubu tu. Okey, kiri dan kanan perlu dibengkokkan. Dan jumlah pemasangan tu adalah 4 batang lagi. Okey. Dia akan pasang di bahagian depan 1, belakang 1, lepas tu 2 di tengah lah. Dia bagi sama luah. Nampak? Okey. Setelah 7 batang besi kasar, dawai kasar telah dipasang, dia jadi macam tu lah. Nampak? Dia jadi terbentuk dengan baik lah. Lepas tu dia akan membuatkan kita punya ni, bubu kita ni, yang macam tadi kalau kita tekan dia masuk ke dalam. Ni dak lah. Okey, dia dah jadi kukuh. Okey. Jadi dia menghalang daripada kawat bubu ni kemek. Dia jadi kuat. Okey. Cuma nanti tunggu lagi untuk kita kemaskan, kita ikat dengan dawai halus. Ya, untuk mencantumkan antara dawai kasar ni dengan kawat bubu. Supaya dia berada, dia tak gerak lah selagi dia kemas. Tak tahu aku dia ada share juga, tak tahu. Dia ada share dengan okey. Dia ada share dengan aku buat sekali. Okay. Proses yang seterusnya untuk menguatkan lagi rangka bubu. Okay, kita letak lagi dawai kasar tapi lebih kecil sikit daripada yang tadi. Okay, untuk kita lingkung di sebelah tengah dia, sebelah tengah bawah dia, supaya dia lebih kuat. Okay, sekarang dawai akan dimasukkan ke bahagian sisi, sisi bubu. Mana masuk let ni 2 batang, belah ni 2 batang. 4 batang semua. Dawai kasar saiz 12. Masuk di kiri 2 batang, lepas tu di kanan pun kita masuk 2 batang juga. Okey, nampak proses dia untuk menguatkan lagi bubu ni. Sebab sekarang nampak di atas darat ni okey. Di tengah laut tu kita tak tahu apa yang akan berlaku. Jadi memang kena kukuhkan bubu ni. Dan di atas pun letak sebatang. Bawah sebatang, atas sebatang. Disulam lah. Dawai yang dimasukkan tadi dibengkokkan sehingga ke tulang yang belakang tengah ni. Okey, lepas tu okey, sampai ke hujung situ dan dibengkokkan lagi. Dibengkokkan bersambung dengan tulang kasar tu. Okey, proses yang seterusnya adalah untuk pemasangan unjak dia. Sebatang kayu dimasukkan di 2 batang sebenarnya, kiri dan kanan dimasukkan ke bahagian depan. Okey. Lepas ni baru unjak dipasang, untuk mencantumkan antara 2 belah yang kita nampak terbuka di depan tadi. Okey. Okey. Kalau nak tahu apa itu unjak, unjak adalah
bahagian yang terbuka daripada bubu untuk ikan masuk. Okey, dia macam ikan boleh masuk tapi tak boleh keluar. Itu unjak. Okey, kayu tadi dipaku pada tapak depan. Okey, kiri dan kanan. Okey. Kiri dipaku, kanan pun dipaku. Okey, nanti bahagian depan nanti kita akan nampak macam ni lah. Macam ni. Tu. Okey, ini adalah bahagian depan bubu sebelum unjak dipasang. Dan bahagian atas yang kayu dekat unjak tadi akan dibuang lah, ya. Kayu lebih tu saya gergaji, potong, buang. Okey, sama parah dengan body bubu. Okey, sebelum unjak dipasang, kita kena tarik dulu bahagian kawat bubu yang dipotong tadi untuk dikemaskan. Okey, supaya dia menjadi terbuka. Okey, jadi terbuka. Okey, sebelum unjak dipasang. Okey. Bahagian sisi dipaku dulu untuk mengemaskan kawat bubu kepada tiang unjak tu. Okey. Semua dipaku. Okey, seterusnya bahagian kawat bubu daripada body kusuran tu akan dibentuk, okey, supaya mudah untuk pemasangan unjak nanti. Okey, dicantumkan untuk membentuk dia punya laluan, laluan sebelum kita pasang unjak. Itu caranya. Bahagian bawah tu dicantumkan dengan bahagian tepi tadi untuk menutup lubang yang berbaki tadi. Okey, macam tu cara dia. Okey, jadi dia tak pakai kawat yang lain lah. Okey, dia cuma angkatkan sahaja yang bawah tu dan dicantumkan dengan bahagian tepi. Maka bahagian depan akan tertutup lah, bahagian yang terbuka tadi. Okey, beginilah bahagian hadapan yang telah siap. Cuma tinggal lagi untuk dipasang unjak je. Unjak ada belah sana, nanti kita masukkan saja. Okey, nampak ya? Ni. Ni bahagian yang berlubang ni. Ni untuk ikan masuk ke depan ni dan dipasang dengan unjak nanti. Kita tengok macam mana unjak dipasang. Ni adalah unjak bubu. Okey, bentuk dia tu seperti kon lah. Kon dan berlubang di bahagian belakang dia untuk ikan masuk, ya. Baik, cara pasang dia, dia macam plug and play. Okey, masukkan sahaja di bahagian hadapan yang berlubang tadi tu. Okey, kita pasang macam tu. Okey, kat sebelah sini. Nampak kan? Okey, dia pasang. Okey. Okey, apabila dah dipasang macam tu, akan diperkemaskan nanti. Okey. Kita kena ikat lah. Tu. Nampak? Kita ikat dengan kawat bubu yang body dia tu diikat bersama dengan unjak supaya dia terletak betul-betul tepat di tengah-tengah dan tak lari lah. Okey. Lagi cara unjak dipasang, ya. Okey, masukkan sahaja unjak yang telah dibentuk, okey, ke muka bubu dan diperkemaskan sahaja. Dikemaskan maksudnya kita akan ikat kembali unjak kepada badan bubu muka depan dia, kan, dan diperkemaskanlah. Okey, untuk menguatkan lagi unjak kita, dawai kasar dimasukkan melingkungi unjak supaya sebagai macam tulang dia lah. Okey,
untuk menguatkan lagi bahagian unjak. Okey. Okey, dilingkungkan bersama dengan kawat unjak tu. Okey. Seterusnya adalah pemasangan dia punya ceracak daripada muka unjak. Ini okey, cara untuk masukkan ceracak pada muka unjak. Okey, tujuan dia adalah kita nak suruh, yang pertama nak suruh kita punya unjak dia kukuh. Yang keduanya kita nak bagi muka unjak tu jadi tajam. Supaya ikan dia masuk boleh, dia nak keluar tak boleh sebab dia tercucuk dengan besi tajam tu. Dia hadapan tu nanti dia jadi macam berduri lah. Macam tu. Okey. Jadi ikan masuk boleh, nak keluar tak boleh. Sebab ada besi tajam tu. Okey. Sebatang rotan dipasang di tengah-tengah tu. Tujuan ni adalah untuk memperkukuhkan lagi lah bahagian unjak tu. Okey. Dan dipasang ke mengikut permintaan daripada pelanggan lah. Kalau dia orang nak pasang, maka akan dipasang sedemikian rupa. Okey. Supaya lebih kukuh. Okey, lebihan kawat dipasang di tepi ni buat poket. Poket. Sebenarnya untuk letakkan batu dalam sebagai pemberat kepada bubu kita. Kalau tak berat, bubu akan bergerak. Jadi kita letak dia macam jadi poket lah nanti. Batu letak celah ni lagi. Celah tu. Okey. Untuk jadi pemberat bubu. Dan yang terakhir sekali ialah meletakkan sauh. Sauh kepada bubu kita. Sauh ni sebatang kayu yang ditajamkan di hujungnya dan dilekatkan kepada tapak bubu. Okey, supaya bila bubu diletakkan ke dasar laut, dia melekat. Dia tak bergerak lah. Okey. Jadi itu macam tu dia. Dia punya sauh ni akan tenggelam dan masuk ke dalam tanah di dasar laut. So dia tidak berganjak lah nanti bila dibawa arus laut. Okey. Okey. Kemasan yang terakhir ialah mengikat sauh dengan dawai kasar supaya dia lebih tahan. Lebih tahan. Kita menggunakan peralatan khas. Nama benda tu besi tu. Besi tajam tu. Okey. Untuk kita kilah sauh. Okey, sebab kita kena ikat atas dan bawah. Okey, supaya dia kuat. Sebab sebenarnya di tengah-tengah laut tu arus kuat sebenarnya. Kalau kita buat lebih kurang, sauh tak akan tercabut, menyebabkan bubu kita boleh bergerak lah. Okey, itu cara dia untuk mengikat. Ini adalah cara untuk memikul bubu. Bubu ni berat sebenarnya. Okey, sangat berat. Tapi ada cara dia untuk pikul dia. Kalau kena caranya, kita boleh angkat. Tapi kalau kena cara, tidak terangkat lah. Bubu ni sangat berat. Okey, bila step yang terakhir dah siap, iaitu memaku sauh pada bubu di bahagian belakang, dua di bahagian belakang, maka selesailah cara untuk membuat bubu laut dalam ni. Okey, semoga kita akan berjumpa lagi pada siaran akan datang. Assalamualaikum, sekian dan jumpa lagi. Bye bye.